Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Produktiviti merupakan komponen yang paling penting dalam mewujudkan daya saing dalam persekitaran dunia hari ini, dunia globalisasi tanpa sepadan. Malaysia sudah mencipta ataupun membuktikan mampu mencatatkan pertumbuhan yang tinggi dalam area ataupun dalam arena produktiviti yang tinggi berbanding negara-negara maju. Namun ia masih belum mencukupi. Kalau kita nak bandingkan tanda aras negara-negara seperti negara-negara Skandinavia misalnya, di Norway, di Finland dan juga di Sweden, termasuk Switzerland, Hong Kong, begitu juga dengan Jerman. Tetapi dalam bidang-bidang tertentu, pelbagai laporan-laporan tahunan yang dikeluarkan misalnya dalam negara yang paling kompetitif untuk berniaga misalnya, kita sentiasa berada dalam kelompok yang katakan tertinggi. Misalnya pada tahun lepas kita mendapat tangga ke-24 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum misalnya. Begitu juga laporan-laporan yang lain. Ini menunjukkan bahawa kita perlu berada di landasan yang betul dalam hal competition ataupun produktiviti ini, kerana kita memerlukan growth ataupun pertumbuhan yang stabil dalam masa yang terdekat ini menuju kepada 2020. Jika kita tidak mengekalkan momentum tersebut, mungkin kita akan tersasar sasaran tersebut. Jadi untuk membincangkan produktiviti dan juga inovasi, sempena ada persidangan besar di negara kita tentang ini. Jadi saya bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Razali Hussein, orang kuat Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Okey, Datuk, bercerita tentang inovasi dan juga produktiviti, kita tidak boleh ataupun kesampingkan isu tentang bagaimana pendekatan yang komprehensif. Saya rasa itu adalah ataupun key element ataupun elemen utama yang boleh kita guna pakai dalam bagaimana kita mencerap produktiviti kerja, produktiviti yang ataupun hasil dalam bidang apa pun, pembuatan, perkhidmatan dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat? Dari segi kita melihat isu ini, isu mengenai seperti mana yang telah dinyatakan oleh Nazri tadi, dari segi di mana kita duduk, dari segi daya saing, berpandukan kepada laporan-laporan yang telah dibuat dari segi membandingkan negara kita dengan negara-negara lain. So kita dapati ada banyak bidang-bidang ataupun isu yang kita perlu tambah baik. Jadi untuk itu memerlukan satu penyelesaian di mana memerlukan kita melihat pelbagai bidang. Jadi pelbagai bidang ini bermaksud saya nak pergi pada pengertian pada produktiviti itu sendiri. Iaitu di mana produktiviti itu kita mesti menentukan semua sumber yang kita ada itu digunakan dengan sebaiknya. Betul. Kemudian kita juga melihat dalam bentuk umpamanya bagaimana cara yang terbaik, amalan-amalan terbaik, cara yang terbaik untuk kita melaksanakan perkara ini. Jadi untuk itu kita membandingkan diri kita dengan negara-negara lain dan pada masa sama kita juga mendapat peluang untuk belajar daripada mereka. Ya, kadang-kadang kita terlampau ataupun take for granted, mengambil mudah ataupun ada ruang-ruang yang selesa, kerana kita sering membandingkan negara-negara yang tidak setaraf ataupun berada dengan kataupun liga yang sama dengan negara kita, negara-negara dunia ketiga misalnya. Tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu melihat juga rakan-rakan Asia yang emerging ekonomi begitu tinggi sekarang, China, India, Thailand, Indonesia. Jadi di mana? Kerana mungkin mereka ada kelebihan dari sudut populasi yang besar. Mereka ada kelebihan kelompok-kelompok industri yang tertentu dan sebagainya. Tetapi kita, populasi kita sekitar 28 juta, mungkin ada kelebihan tertentu. Tetapi kita tidak boleh menidakkan keperluan untuk terus berinovasi, terus menjadi sebuah negara yang berasaskan ekonomi, berasaskan pengetahuan. Kerana kita tidak boleh menafikan itu. Bagaimana pandangan Datuk? Ya, betul tu. Maknanya kunci yang kita perlu pegang di situ ialah dari segi inovasi dan juga kita mesti berpandukan pada ilmu pengetahuan, kan? Knowledge to be a knowledge based economy. Jadi bila kita cakap tentang knowledge based economy ini balik semula pada saya yang saya kata dari segi amalan terbaik. Maknanya kita kena belajar. We have to learn. At the same time, bila kita learn, we need to share at the same time. Kita belajar daripada semua. Belajar daripada mereka yang kehadapan daripada kita, negara-negara maju. Juga belajar daripada negara-negara yang sedang bergerak, yang sedang mengejar kita. Betul. Kerana kita mengejar yang negara maju. Pada masa yang sama, yang lain yang di belakang ini juga mengejar kita.
Jadi permainan akan sentiasa berlaku, tapi apa yang mustahak pada kita ialah kembali semula pada perkataan inovasi tadi. Ya. Jadi inovasi tadi membawa maksud di mana secara yang lebih luas lah. Ya. Kalau selalu pengertian inovasi dia dalam bentuk ciptaan baru kan, ataupun penambahbaikan dari segi proses. Tapi sekarang ini kita perlu memahami inovasi yang lebih mendalam, di mana inovasi ini perlu dikaitkan dengan keperluan. Satu lagi ialah di mana kita sentiasa mesti mencari satu kaedah yang baru, satu cara yang baru untuk melaksanakan sesuatu itu. Jadi kita tak boleh selesa umpamanya kan. Jadi kita mesti cari jalan macam mana nak buat perubahan itu. Okey. Hari Pastinya saya setuju tentang itu. Kita perlu kenal pasti kelebihan yang kita ada dan itu perlu diperbaiki, terus diperkuatkan, diperkasakan. Dalam masa yang sama kita perlu mengenal pasti kelemahan dan Betul. itu perlu dikurangkan ataupun dihalang ataupun hilangkan terus. Ya. Mana Datuk? Yalah, kalau kita lihat apa yang perlu kita buat ialah untuk menentukan kita ni ada motivasi, dorongan untuk menambah baik tadi, kita mesti tahu kat mana kekuatan kita, kat mana kelemahan kita. Kekuatan mesti dikekalkan ataupun ditingkatkan lagi. Ya. Kelemahan tu kita nak cuba hilangkan supaya kita jadi kuat. Yep. Jadi untuk itu dari segi inovasi ini selain daripada mengetahui erti inovasi itu sendiri, kita mesti strategik juga. Ya. Mesti kita mesti ada visi dari segi ke mana kita nak pergi itu. Jadi haluan yang diberi, direction yang diberi dalam di mana kita tahu kat mana kita lemah dan juga kita kuat tu, itu boleh membantu. Okey, kita perlu fokus juga Datuk kan tentang itu. Ya. Okey, kerana kita sudah berada di landasan yang betul 7 tahun lagi untuk menjadi sebuah negara maju. Kita sudah melancarkan transformasi ekonomi, transformasi kerajaan dan sebagainya, ETP, GTP. Jika kita lihat pelbagai ataupun polisi ataupun struktur yang sudah disasarkan dalam polisi ini, maka kita perlu ataupun fokus dalam bidang-bidang yang boleh melonjakkan ekonomi kita. Jadi saya nak tanya tentang itu dengan Datuk. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kita masih membincangkan tentang produktiviti dan juga inovasi. Datuk, kita sudah melancarkan ETP, GTP dan sebagainya dan negara berada di landasan yang sepatutnya. Tetapi negara-negara lain juga bersaing. Mereka juga mengejar untuk menjadi sebuah negara yang membangun dan maju seperti mana yang mereka inginkan, termasuk di Asia Timur ini. Tetapi apa yang membezakan apabila kita bercerita tentang daya saing, produktiviti kelas dunia, kata pertumbuhan yang mapan dan sebagainya? Bagaimana Datuk melihat dari sudut kajian dan juga pengalaman Datuk? Mungkin untuk menjawab soalan itu saya sekali lagi bawa aspek inovasi tadi. Ya. Tadi kita dah kupas apa itu inovasi dan macam mana kita boleh memahami apa yang dilakukan negara lain dari segi inovasi. Semua orang sekarang ni memang rata-rata aware. Ya. Sedar berkenaan dengan perlunya inovasi. Kalau pergi Thailand pun mereka bercakap berkenaan inovasi mesti ditingkatkan. Di mana-mana saja di Indonesia baik dan juga negara-negara maju sekalipun. Mereka terus masih bercakap pasal kita inovasi. tak ada complacent kat situ kan? Tapi mungkin apa yang saya nak utarakan di sini ialah dari segi kecemerlangan. Excellence. Excellent. Jadi maknanya kita tak boleh tidak boleh duduk saja. Ya. Tidak boleh rest on our laurels kan. Ya. Jadi kita mesti tekankan pada kecemerlangan. Kecemerlangan bawa maksud kita tidak boleh, it's never enough lah. Ya. Tak pernah cukup. Yep. Dan berkaitan dengan kecemerlangan ni, kalau saya lah di sini yang observation kita dan juga yang kita tekankan di MPC sendiri melalui program-program kita, melalui publication yang kita buat sendiri dan juga melalui interaction kita dengan industri, iaitu excellence in executions. Untuk menjadikan dia realiti. Excellence in execution maksud dia the ideas to reality. Itu mustahak. Jadi kita banyak cetuskan idea sehingga satu peringkat di mana kita dah boleh buat launching dan sebagainya. Tapi apa yang tidak berlaku ialah di mana kita tidak boleh sustain. Ataupun kalau kita cakap berkenaan dengan yang kerja-kerja harian kita buat, konsistensi itu tidak ada.
Mungkin dari segi umpamanya katalah kita bercakap berkenaan dengan tourism, di mana kita melayan tetamu-tetamu yang datang, ataupun tetamu-tetamu yang dalam negara sendiri. Betul. Hari ini kita senyum, esoknya tidak. Ataupun paginya kita senyum, tengah hari dah sudah. Jadi kita perlu kita perlu cari jalan macam mana nak menentukan supaya kecemerlangan dari segi pelaksanaan execution ini berlaku dan konsistensi juga berlaku. Dan untuk itu saya percaya apa yang kita buat di MPC, di mana kita menyediakan amalan-amalan terbaik, dari segi proses-proses yang perlu ada, alat-alat yang perlu digunakan, kemudian dari segi peranan-peranan yang perlu dilaksanakan oleh baik pekerja, baik penyelianya, ataupun baik dia punya pemimpin-pemimpin organisasi itu sendiri. Dan telah kita ketahuilah 80% daripada apa yang berlaku dalam organisasi itu terletak pada pemimpin-pemimpinnya. Jadi macam mana mereka mencanai dan mengolah organisasi itu mustahak. Okey. Persidangan tahunan produktiviti dan juga inovasi atau APIC 2013 ini membawa tema From Ideas to Reality. Saya rasa satu tema yang begitu segar, yang begitu sinonim dan begitu tepat pada waktunya. Kalau kita ambil contohnya, Korea, kita satu ketika dahulu mungkin kita satu par dengan Korea. Kalau tidak lebih kurang lah. Bola sepaknya. Mungkin bola sepaknya, teknologinya, pembangunan begitu juga. Tetapi kita lihat hari ini Korea jauh berbeza. Contoh produk yang keluar dari Korea, Samsung. Setiap tahun satu produk ke satu produk. Kita pun biasa dengan Galaxy Note-nya, S4-nya, S3-nya. Mereka begitu bersaing dengan peringkat pemain-pemain dunia dan peringkat global. Dan itu mencetuskan inovasi dan mereka tidak ada kata pun ruang untuk selesa. Bagaimana ia mungkin kita boleh menjadi contoh teladan di Malaysia misalnya? Kalau kita nak mengambil contoh lah, Datuk. Okey. Yalah, tadi saya juga sebut tadi makna kita perlu terus belajar, terus belajar, dan pada masa yang sama kita terus berkongsi pengetahuan ni dengan siapa saja. Ini perlu digalakkan dalam organisasi itu sendiri. Dan ini adalah satu yang mungkin bagi saya ada satu perkara yang mungkin kita kena perhatikan dengan baik. Atau kita selalu terlepas pandang. Pengetahuan tu kita kena dapatkan ilmunya untuk membantu kita. Dan pada masa sama kita kongsikan itu, kongsi dengan rakan-rakan kita dalam organisasi, kongsi mungkin dengan mereka yang sama dengan kita dari segi matlamat dan juga benda kita nak buatnya. Jadi saya lihat apa yang berlaku di negara yang disebutkan tadi di Korea. Apa yang kita belajar daripada Korea banyak. Umpamanya mereka satu fokus penumpuan mesti adalah. Itu syarat-syarat pertama. Nombor dua ialah di mana mereka menggunakan pelbagai teknik. Di MPC kita ada berbagai teknik. Umpamanya dalam persidangan ini kita ada persidangan, ada teknik yang kita utarakan iaitu ICC, Innovative Creative Circle, yang mulanya di Jepun. Tetapi di Korea mereka menggunakan dengan lebih baik lagi. Dari segi going back to apa saya kata tadi, excellence and execution. Dia melihat proses, dia menambah baikkan proses penggunaan alat itu sendiri. Ada alat-alat lain lagi yang digunakan seperti 5S, Lean, Lean Management yang asalnya daripada Toyota Production System. Kemudian yang terbaru ini TRIS. Banyak organisasi di Korea menggunakan alat-alat ini untuk daripada idea tu, dianalisa dan sebagainya, menggunakan alat-alat produktiviti dan inovasi ini untuk come out, keluarkan dari segi produk sampai kerak, sampai di kedai dan sebagainya. Ya, sebagainya. Dan pada masa sama, it's not bukan saja menekankan kepada produk saja. Dia juga melihat dari segi proses yang berkaitan dengan produk. Untuk penambahbaikan dan juga betul-betul menolak benda yang tak elok, menambah benda yang elok. Betul. Itu. Jadi maknanya penambahbaikan itu tidak hanya pada produk saja, tapi pada proses juga. Okey, kita akan lihat kedua, Datuk. Kita akan lihat bagaimana ataupun IPIC 2013 ini boleh memacu kita belajar satu kebaru, kerana banyak sekali atau ramai sekali pembentang-pembentang yang hebat dari seluruh dunia bahkan membentangkan kerja mereka. Jadi mungkin itu ada menjadi tumpuan-tumpuan yang perlu kita kongsikan bersama. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.
Seronok bercerita tentang inovasi dan juga produktiviti bersama yang berbahagia Datuk Muhammad Razali. Datuk, tentang nak sentuh sikit tentang ICC tadi. Orang kata pun Innovative Creative Circle, satu kumpulan. Kerana kita tahu bila kita bekerja berkumpulan itu daya saing kita ataupun energi kita, stamina kita lebih besar, lebih kuat dan idea yang pelbagai. Kadang-kadang kita rasa kita yang bagus, kita tak perlukan orang lain kerana kalau orang lain itu menyusahkan. Ada yang laju, ada yang lambat, ada yang sederhana kan. Jadi mengapa ICC ini begitu penting pada Datuk untuk ataupun menuju kepada produktiviti yang lebih baik? Okey, satunya dalam aktiviti ICC ini dia bukan hanya menekankan pada kerja pasukan. Ya. Tapi seperti mana yang saya katakan tadi, amalan baik di Korea tadi, kita mesti menggunakan alat-alat tertentu untuk menambah baik, menyelesaikan masalah. Ya. Dan nombor 3 ialah kita kena kaitkan aktiviti ICC dikaitkan dengan penambahan output kepada organisasi itu sendiri. Jadi ini boleh menambahkan dari segi income, hasil hasil pada organisasi dan setelah barang tentu organisasi itu boleh memulangkan dalam bentuk bonus mungkin pada pekerja-pekerja itu. Jadi bagi saya kita dah memulakan inisiatif ini 30 tahun dulu. Ya, bagaimana di tahap hari ini sekarang? Tahap sekarang ini satunya kita dapati lebih banyak organisasi terlibat. Kita lihat dari segi sambutan telah diberi untuk kita persidangan kita ini yang akan dibuat di Kuantan nanti pada 1 hingga 3 Oktober. 2000 kalau yang ICC itu ada 1381 peserta terlibat. Dan peserta ini adalah merupakan pekerja-pekerja yang biasa banyakkannya. Dan kalau cakap mengenai inovasi tadi, inovasi bukan hanya melibatkan pencipta-pencipta saja, melibatkan semua orang dalam organisasi itu. Jadi kalau itu berlaku, maka impak dia lebih tinggi. Itu MPC nampak ialah di mana alat ini ataupun kegiatan ini, aktiviti ini boleh membantu supaya lebih ramai yang berinovasi. Dan ini boleh membantu organisasi dan seterusnya negara akan lebih berdaya saing sekiranya lebih banyak organisasi sedemikian. Ya. Tentang persidangan APIC 2013, siapa yang bakal memberi pembentangan utama pada kali ini? Okay. Sebelum itu boleh saya terangkan, itu dalam persidangan ini dia ada tiga komponen utama yang kita gabungkan. Dahulunya dia berasingan. Ya. So kita pun di MPC pun kan ada inovasi juga lah. Senang cerita so, kita one of the way gabung kita gabungkan. Masa pun senang masa kan? Senang dan satu lagi impak terbesar oleh kerana bilangan yang data peserta lebih ramai. Dan peluang untuk mereka belajar tadi learn, untuk berkongsi, share. Kemudian dari segi tanda aras, benchmark tinggi. Kan pada masa yang sama kita juga buat recognition lah. Kerana yang ada pemenang juga nanti lah. Jadi untuk satu lagi yang komponen dia ada, selain pada ICC, kita ada Quality Environment atau 5S itu sendiri. Itu satu lagi teknik yang lain. Dia ada pengikut-pengikutnya sendiri. Kemudian nombor 3 ialah dari segi conference. Kita ada maksudnya panel speakers. 3 dalam 1 ni, betul? 3 dalam 1. Kita ada pembentang-pembentang kertas kerja daripada dalam negeri. Kita emphasize, saya nak kena tekan tu. Dalam negeri pun kita ada pakar. Sudah hebatnya. Dalam dan negeri. Juga di luar negara. Luar negara seperti negara-negara daripada US, Europe, dan juga 2 dari US dan 1 daripada Europe. Jadi untuk mewujudkan realiti daripada ataupun dari persidangan ini sebagai satu pencetus penggerak kepada ICC dan juga elemen-elemen 2 lagi tadi itu, untuk mereka terus share, learn dan juga benchmark itu, bagaimana kita boleh memantaunya? Bagaimana proses pemantauan dan observasi yang dilakukan oleh MPC dan juga syarikat? Sebenarnya persidangan ini adalah merupakan acara kemuncak lah. Sebelum sudah ada kemuncak ni ada banyak apa kita panggil convention kita buat sebelum ini, di wilayah, di semua wilayah lah, wilayah utara, wilayah selatan, Kuala Timur dan juga Sabah dan Sarawak. Kemudian selain daripada itu, di antara itu kita ada juga apa yang dimasukkan sebagai aktiviti-aktiviti yang berbentuk workshop, bengkel, latihan. Kemudian pada tahun ini kita dah mula dengan lebih giat lagi
membawa mereka ini untuk pergi keluar, untuk melihat negara lain. Betul. So kita pergi Korea, pergi Japan, seperti mana tadi Nazim sebut tadi, kita juga boleh belajar daripada Indonesia dan juga di Thailand. Kita buat apa dimaksudkan sebagai study missions ni, untuk mendedahkan orang kita ni kepada apa yang berlaku di sana. Kita rasa kita dah hebat dah. Betul. Tapi sebenarnya di luar sana tu lebih hebat. Jepun pun satu ketika mereka stagnan ekonomi mereka. Mereka tidak, orang kata pun, ada pertumbuhan yang tinggi sejak beberapa dekad lalu dengan konflik politik, ekonomi dan sebagainya. Tetapi mereka sedar mereka perlu berubah. Mereka lihat rakan mereka Korea dan juga saingan mereka China begitu pantas merebut kekayaan dunia dalam hal-hal ekonomi. Hari ini mereka membuka Jepun. Kalau kita dahulunya dari negara Malaysia perlukan visa untuk datang ataupun melawat menjadi pelancong dan sebagainya. Sekarang dah tak perlu visa. 2020 mereka akan jadi tuan rumah Olimpik Tokyo 2020. Itu menunjukkan bahawa mereka tak mengambil mudah ataupun tak ada area yang selesa untuk berada dalam kelas mereka. Mereka terus berubah, maju ke hadapan dan sebagainya. Dan tidak sunyi dengan perubahan lah. Betul. Mesti ada perubahan. Hari-hari kerana dia berbalik semula dengan pengertian beraktiviti itu lah. Maknanya yang disebut oleh Perdana Menteri juga, iaitu hari ini mesti lebih baik pada semalam. Dan esoknya mesti kita tentukan lebih baik pada hari ini. Dan hari ini ada kelebihan banyak dengan teknologinya, dengan gadgetnya, dengan internet dan juga telekomunikasi. Tiada masalah tu ya. Untuk membantu kita, ya, betul. Okey. Tok boleh kita mungkin wawarkan sikit persidangan tentang ini pada awal bulan depan? Jadi persidangan ni akan diadakan pada 1 hingga 3 Oktober dan akan diadakan di Kuantan, iaitu di Bukit Gambang Resort City. Jadi untuk ini maka kita masih membuka. Dah tutup ke masih buka lagi? Masih buka, masih membuka penyertaan. Masih membuka jadi sekiranya masih ada mereka yang berminat untuk menyertai persidangan ini, maka bolehlah menghubungi kita lah. Okey, senang buka laman web MPC, ada segala maklumat di situ. Okey, terima kasih Yang Berbahagia Datuk Muhammad Razali Husin, Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita datang lagi ke Esrawani, mungkin pasca persidangan kita lihatlah apa keputusannya, apa ataupun pembangunannya, perubahan yang sudah dicapai oleh peserta-peserta dan sebagainya. Mungkin Datuk? Ya, insya-Allah sekiranya dijemput dan demi untuk meningkatkan produktiviti dan insya-Allah Datuk, kita akan jumpa lagi Datuk. Terima kasih Datuk Muhammad Razali Husin. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan jangan lupa melayari esrawani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih.